Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatruk alaina hamalan bal arsalna ilaina rasulan syahidan da'iyan bi'idnihi sirajan munira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام وبارك على عبدك ورسولك على نبينا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى أزواجاته أمهات المؤمنين وعلى أبنائه الطيبين الطاهرين وعلى سائرات الصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت حي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم رب الجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل حياتنا زية لنا في كل خير واجعل موتنا راحة من كل شر. حياكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita pada satu hari yang akan ditentukan, yang akan membangkitkan kita daripada alam kubur yang pada masa yang telah ditetapkan, yang akan menghidupkan kita di dalam alam yang kekal abadi di darul akhirah, darul qarar, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan umat ini untuk sentiasa beristiqamah di atas ad-dinul Islam. Allah Azza wa Jalla menurunkan Rasul kepada kita, Rasul yang balighah, Rasul yang menyampaikan risalah yang jelas dan nyata, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul basyiran da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi kita telah meninggalkan dua perkara setelah beliau wafat, setelah beliau meninggalkan faraqat dunia, beliau meninggalkan bayda, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain lam tadillu abadan bi kitaballahi wa sunnatir rasul. Tidak akan kamu sesat buat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita di dalam majlis dan halaqah yang penuh barakah ini, di malam yang penuh barakah, di hari Jumaat yang mulia ini. InsyaAllah kita hadir dalam halaqah ini di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya dengan kudrat yang kita dapat hadir menjejak kaki di dalam halaqah yang penuh barakah ini insya-Allah.
Malam yang mulia ini kita akan mengadakan dars yang khusus, iaitu kita akan membicarakan tentang adab talabul ilm, adab dalam mempelajari agama syariat sesuai dengan apa yang difahami oleh para salafus soleh. Pertama, antara persoalan yang akan ditanya, mengapakah kita mengadakan pengajian dars khusus ini pada malam ini? Tajuk ini di mana kita telah tangguh sekian lama. Ada sahabat-sahabat kita yang baru hadir, yang pernah belajar, dan ada yang belum pernah mengetahui adab dan tertib dalam kita menuntut ilmu. Ini di antara bahagian yang pertama yang kita akan bincangkan, yang kita akan bahaskan insyaAllah secara ringkas daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Al-Imam Badruddin Abi Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama' Al-Kinani rahimahullah ta'ala, yang mana beliau seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i yang hidup sezaman dengan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab ini dulunya kami mempelajari bersama kibar ulama. Di antaranya syekh yang mensyarahkan kitab ini adalah Fadilatul Syekh Al-Ma'ali Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, antara anggota Lajnah Fatwa di Saudi yang masih hidup hafizahullah ta'ala wa ri'ayah. Beliau mensyarahkan kitab ini sekian lamanya. Kemudian beliau meringkaskan kitab ini kepada khulasah ringkasannya, sehingga ramai talabul ilm, penuntut ilmu ini cuai dan lalai. Mereka tidak mempunyai beberapa adab. Kita lihat ramai manusia yang sibuk mempelajari ilmu fiqh, hal sah, batal salat, puasa, haji, umrah, sedekah, nazar, zibah, sembelihan dan sebagainya. Akan tetapi ada juga yang menyibukkan diri sehingga keterlaluan dalam masalah berlebih-lebihan dalam mempelajari ilmu fiqh. Sebagaimana disebut Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, mereka yang berlebih-lebihan dalam mempelajari ilmu fiqh sehingga mereka lalai dalam ilmu akidah. Kemudian ada pula manusia yang berlebih-lebihan pula mendalami ilmu akidah, dan juga ada yang terjatuh syubhat dalamnya sehingga mereka menjadi mubtadi'. Dan ada pula yang mempelajari ilmu manhaj, iaitu ilmu hadith, jarh wa ta'dil, sehingga mereka pun berketerlaluan dalam hal tersebut sehingga mereka jatuh ke dalam fitnah yang mana mereka tidak mempunyai adab sebagai seorang talabul ilm. Menjadi seorang penuntut ilmu ini bukan sesuatu perkara yang begitu mudah. Dia mempunyai satu disiplin yang harus kita mengharungi setiap hari dalam kehidupan kita, sehinggalah kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawa kita daripada tubuh jasad kita. Dahulu sebagaimana salafus soleh menyebut, darasnal adab 20 sana. Kami mempelajari adab ini 20 tahun. Setelah kami menempuh adab-adab ini, thumma darasnal ilm, kemudian barulah kami mempelajari ilmu. Ilmu tu kita maklum adalah syariat, ilmu fiqh, akidah, sirah dan sebagainya. Itu semua ilmu setelah kami mempelajari adab. Apakah adab ini menjadi satu dosa sekiranya kita tinggal dan sebagainya? Dia tidak menjadi dosa, tetapi adab inilah yang mendatangkan barakah di dalam kehidupan kita bersama ilmu kita. Maka dengan tanpa adabnya, kadang-kadang kita telah mengetahui ilmu tersebut, akan tetapi kita tidak sampai kepada tujuan yang kita mencari, iaitu taufik.
Ramai orang akan hadir dalam majlis ilmu, tetapi kenapa mereka tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu taufik. Antara sebab taufik itu tergantung kepada seseorang, tidak dapat masuk taufik ke dalam rohnya, itu disebabkan hatinya itu penuh dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka adab akan mengajar kita perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga an-nur, cahaya ilmu itu dapat memasukkan ke dalam dada-dada kita ini, iaitu bitaufiq. Ilmu al-hidayah, yakni hiya at-taufiq. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, saya akan baca secara ringkas daripada kitab tersebut, di mana fasal ini akan membincangkan terlalu panjang, sehingga kita akan mengambil beberapa fawaid, poin-poin penting dalam bahagian pertama ini adalah adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Bahagian seterusnya kita akan pindah kepada adab seorang pelajar kepada syekhnya, dan seterusnya adab kepada ilmunya. Yang pertama, adab kepada dirinya sendiri, iaitu fi adabihi fi nafsihi, adab pada diri seorang pelajar. Berkata Al-Imam Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, awwalu an yudhahira qalbahu min kulli ghishin wa dasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluq. Pada awalnya, seorang pelajar itu harus membersihkan qalbahu, hatinya, jiwa dia, daripada mempunyai sifat-sifat yang kotor. Pertama, sifat yang kotor, sifat kebencian, sifat hasad, dan keyakinan yang buruk, dan juga akhlak yang buruk lagi tercela. Bagaimana seseorang itu boleh ataupun ingin untuk membersihkan jiwanya daripada kekotoran dan juga kebencian, hasad, dengki yang ada dalam hatinya dalam seorang yang menuntut ilmu. Di dalam seseorang yang menuntut ilmu ni, dia mesti ada sifat kekotoran yang harus kita hilangkan. Kita lihat ramai yang mengaku diri mereka itu berada di atas manhaj salaf, sehingga mereka ini gemar untuk berjidal. Penonton juga orang yang belajar kemudian dia suka berjidal. Jidal ni apa? Berdebat dengan teman-teman dia, dengan siapa sahaja yang dia nampak yang berlainan dengan dia, lalu dia ingin untuk menunjukkan kejagoannya, sehingga dia berjidal, berdebat dengan orang. Dan dia tahu kapasiti orang seseorang itu tidak ada ilmu, lalu dia ingin untuk menunjukkan kepandaian yang dia sudah pelajari. Dan ini antara termasuk sifat kekotoran yang ada dalam hati seorang talabul ilm. Yang kedua, dia mempunyai sifat hasad dengan teman-teman dia. Ada kadang teman kita lebih pandai hafalannya, lebih baik ketajaman ingatannya. Ada sahabat kita yang begitu teguh, yang dapat hadir ke dalam halaqah yang sangat awal, yang ada begitu gigih mencatat semua riwayat-riwayat, sehingga dia tidak mampu dan dia mempunyai sifat hasad. Dan sifat hasad ini menyebabkan pertama kalinya manusia itu mati. Kalau kita lihat orang yang punya hasad dalam perniagaan, itu perkara biasa. Kita nampak itu buruk, sehingga manusia itu melakukan hasad, sehingga mereka menyihir sahabat-sahabatnya, teman-temannya dan rakan-rakan yang sejawat dengan dia, sehingga mereka boleh melakukan sihir. Wala na'udzubillah. Dan ada pula yang mempunyai hasad di dalam menuntut ilmu. Maka kita lihat pertama kali hasad itu berlaku
adalah disebabkan seseorang itu dalam ibadah. Ilmu ini adalah ibadah. Dan kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, anaknya iaitu Qabil dan Habil. Disebabkan kedengkian mereka itu dalam ibadah, bukan disebabkan dalam masalah mempunyai harta yang banyak, mempunyai isteri yang cantik, mempunyai isteri yang ramai. Tetapi mereka ini mempunyai sifat hasad, yang mana hasadnya adalah dalam masalah dalam masalah ibadah. Kerana sebabnya kurban seekor haiwan yang dia katakan kurbannya itu lebih baik, afdal, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding saudara. Sehingga kedengkian hasad itu gelonjak dalam hati dia, menyebabkan tumpahan darah yang pertama tercetus di muka bumi ini adalah sebabnya hasad. Maka hasad ini adalah sifat yang paling jahat yang ada di dalam tubuh darah manusia ini, yang mana dia berjalan di dalam saraf kita setiap hari, setiap malam tanpa dikawal. Maka hasad ini akan dibersihkan dengan memperbanyakkan kita zikrullah, mengingati Allah zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Zahir bermakna yadhkuru ismallah, yang kita menyebut nama-nama Allah, kita berzikir, membaca Quran dan sebagainya, sehingga hati kita jauh daripada sifat al-hasad. Wal batinan, di dalam batin kita menghilangkan sifat hasad ini dengan at-tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan jiwa kita daripada hasad ini adalah dengan ilmu. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hilang sifat hasad dalam menuntut ilmu. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Anak Adam alaihi salatu wassalam terkorban disebabkan mempunyai penyakit hasad yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Allah mengkisahkan hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kisahnya, dia nak berkorban, lalu dia berkata korbannya diterima oleh Allah, yang korban kamu tidak diterima oleh Allah, sehingga terbunuhlah seorang daripada anak Adam alaihi salatu wassalam disebabkan ingin berkorbankan seekor haiwan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama saudaranya. Siapa namanya? Benjamin. Dan juga siapa? Bunyamin. Mempunyai sifat penyakit hasad ini, sehingga menjunamkan adiknya, saudaranya ini ke dalam telaga buta. Disebabkan apa? Hasad. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituni sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 10 bintang ini semua sujud kepadaku. Lalu ayahnya berkata apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaida. Jangan kau sekali-kali menceritakan kepada saudaramu masalah, disebabkan pasti mereka akan mempunyai sifat kedengkian, hasad. Maka hasad inilah menyebabkan seseorang itu ilmunya menjadi kotor. Berkata Imam Al-Kinani rahimahullah ta'ala, dengan keyakinan yang buruk dan akhlak yang tercela menyebabkan hatinya itu tidak layak menerima qubulul ilm, menerima ilmu, meskipun dia belajar.
tapi ilmu itu akan pergi dan hilang. Sebagaimana para salafus salih rahimahullah ta'ala menyifatkan ilmu ini yang kotor dalam hatinya seperti kas-salah, seperti salat. Seorang yang salat, dia harus izalan najas, harus menghilangkan najis daripada tubuhnya. Dia harus berwudu dengan air ataupun dengan tayamum, dengan debu. Disebabkan perkara tersebut menjadi syarat sahnya solat. Dan tanpanya wuduk, solat itu tidak akan diterima. La salat illa bituhur. Tidak akan terima solat itu kecuali dengan apa dia? Wudu, dengan kesucian. Maka demikian juga ilmu ini tidak akan diterima disebabkan dalam hatinya penuh dengan kekotoran, sedangkan ilmu itu adalah suci. Ilmu itu adalah an-nur. Ilmu itu adalah nur. Maka ilmu tidak akan masuk ke dalam jiwa seseorang disebabkan dalam hatinya mempunyai sifat kekotoran. Maka Allah memerintahkan kita secara mudah untuk hilangkan dalam hati kita sifat kedengkian, sifat keyakinan yang buruk. Apa maksud keyakinan? Su'il aqidah. Keyakinan yang buruk ini bermaksud seseorang itu menuntut ilmu tidak mempunyai keikhlasan dalam hati. Maka dalam solat, sebahagian ulama mazhab Syafi'i menekankan supaya qasdun niyah, mendatangkan niat nak salat ketika takbirul ittiqal, nak takbiratul ihram, seseorang itu hendaklah menzahirkan niat dia. Yang dimasukkan dalam mazhab ini, menzahirkan niat bukannya beberapa jumlah rakaat, tetapi menzahirkan keikhlasan salat itu kerana Allah. Tapi manusia yang mempelajari ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i ini telah menyalahfahamkan qasdun niyat. Niat ini tujuannya lillahi ta'ala. Apa maksud dia kerana Allah Ta'ala? Kul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Salatku, inna salati, salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematian aku ini untuk Allah. Jadi salat kita untuk Allah. Kerana dalam ibadah ini terlintas penyakit Arya. Arya ini adalah ibadah yang tidak menzahirkan untuk Allah, tetapi untuk bighairillah, selain daripada Allah. Itu penyakit, iaitu keyakinan yang buruk. Wasani, yang kedua, keburukan yang ada dalam seseorang melakukan ibadah itu diajar supaya jangan melakukan arya, kerana arya itu adalah syirik. Maka Allah Ta'ala berfirman daripada ayat yang setelepasnya, apa dia? Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dan tidak ada sekutu untuk Allah. Tidak syirik Allah dalam masalah ibadah. Seseorang itu salat pun boleh menyebabkan dia syirik kepada Allah. Seseorang itu nusuk, sembelih binatang dia pun boleh menyebabkan dia syirik kerana Allah. Syirik bukan kerana Allah. Hidup dia bukan kerana Allah, syirik. Matinya bukan kerana Allah, itu syirik. Jadi menuntut ilmu itu bukan kerana Allah, maka itu termasuk perbuatan yang rosak, yang menyebabkan keyakinan yang buruk lagi tercela. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tahu dah ayat ni? Wa ma umiru illa, tidak aku memerintahkan hamba-hambaku ini
liya'budullah, mengabdikan diri kepada Allah. Apa kita mengabdikan diri? Kita hadir dalam halaqah yang mulia ini insya-Allah biiznillah disebabkan apa dia? Kita meminta keredaan Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita memohon istighfar. Malaikat itu membuka sayap-sayapnya dan berzikirkan untuk kita. Liya'budullah. Kita belajar di sini supaya kita apa? Liya'budullah. Kita boleh mengabdikan diri kepada Allah dengan lebih baik. Kita perform lebih baik. Mukhlisina lahuddin. Ma makna mukhlisin? Ikhlas. Ikhlas ni sincere, semata-mata kerana Allah. Tidak ada sebesar zarrah pun dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, inna fil jasad, di dalam jasad kita ini ada mudghatan, segumpal darah, daging. Idza hasala jasadu kulluh, fa idza fasada kulluh, wahia al-qalb. Jika baik dia, baiklah semuanya. Jika rosak, rosaklah semuanya. Itu adalah al-qalb, hati. Hati ni penyakit dia tidak ada obat. Penyakit hati yang ada obat itu TB. Itu penyakit hati. Penyakit yang tidak ada hati, yang tidak ada obatnya itu adalah al-hasad. Sehingga penyakit hasad ni kadang-kadang Allah tambahkan hatinya lebih banyak penyakit dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan kisah pada mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak heran orang-orang kafir ini mempunyai sifat hasad terhadap orang Islam. Tidak ada orang yang akan cinta orang Islam ini kecuali orang Islam. Memang fitrah orang-orang kafir itu membenci orang Islam. Maka jangan kita terpedaya dengan orang kafir itu baik, menginfakkan duitnya untuk kita, membuat masjid untuk kita, membuat madrasah untuk kita, ya? Memberikan kita makan, memberikan kita minum. Kerana kebaikannya jangan kita terpedaya sama sekali. Boleh saja kita terima, tapi bukan kita terpedaya kebaikannya itu dengan hati dia itu murni. Kerana kita akan mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya sudah ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya itu lagi. Mereka saja yang suka buat wayang yang menunjukkan orang Islam ini suka membantai orang-orang kafir. Ada hakikatnya orang Islam pada awalnya sudah dibantai. Pada zaman Nabi kita SAW, kita lihat Sumayyah radhiyallahu anha, kita lihat keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dibantai oleh Abu Jahal. Bilal bin Rabah dibantai oleh orang-orang kafir. Memang hati mereka itu mempunyai sifat apa? Hasad. Mereka bukan benci kerana Bilal ini beriman, kerana mereka mempunyai sifat hasad yang mananya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, illiterate, yang tidak boleh membaca, wala yaktubu wala yaqra, tidak boleh baca dan tidak boleh tulis, mempunyai pengikut. Abu Jahal tahu kalam Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini semua wahyu. Tetapi dia tidak mau untuk beriman disebabkan dalam hatinya mempunyai al-hasad. Nah, barakallahu. Maka para salafus salih seperti Sahal, yaitu Sahal bin Abdullah, yang mana seorang ulama salaf kita yang hidup, yang wafat pada 283 Hijriyah, rahimahullah ta'ala, berkata, haramun ala qalbin yadkhulun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Maka cahaya tidak akan masuk ke dalam hati kita ni, di mana sementara dalam hati kita ini tersimpan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan daripada Sahal bin Abdullah rahimahullah taala ini. Berkata Syekhuna
Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang dimasukkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah asyahawat wasyubuhat. Syahwat dan syubuhat. Syahwat ini kemahuan, desire, kemahuan yang kita mahukan, menyebabkan kebencian kita dalam hati kita ni, ilmu tidak mendapat diperolehi. Seperti disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, seperti al-khulaya, kesombongan. Oh, aku mempunyai ilmu, kamu tidak mempunyai ilmu. Memperlekehkan orang as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Tidak. Kasihani orang yang bodoh. Jangan kita mempunyai sifat khulaya, kesombongan, sehingga kita memperlekehkan orang yang bodoh. Seperti mana kita kaya, kita memperlekehkan orang yang miskin, sedangkan kasihani orang yang miskin. Kerana itulah sebabnya kita boleh masuk ke dalam an-nar. Itu adalah syahwat. Terlebih mencintai dunia dan kita takut akan kematian, dan itulah virus al-wahan. Bukan virus wahan. Virus al-wahan adalah hubbud dunya wa khauful maut, mencintai dunia sehingga takut akan kematian. Dan Allah memberikan kita tahdzir dalam surah Al-A'la, bal tuksiruna al-hayat ad-dunya. Ramai yang condong kehidupan dunia. Dunia ni tak perlu dicari. Dunia tu dah ada dah. Jangan cari, nanti nak dunia apa lagi? Dunia tu dunia. Ya Allah suruh kita cari akhirat. Dunia akan datang. Akhirat yang dicari, kerana akhirat itu akan muncul. Tanpa persediaan, kita hidup dalam akhirat yang dalam keadaan gelap. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kemudian Allah berikan kita tanbih, peringatan. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu the best and everlasting. Baik dan kekal buat selama-lamanya. Tapi manusia ini sukakan dunia sehingga dia lalaikan akhirat. Ayat ni betul, tapi pemahaman boleh jadi salah. Istidlalnya salah. Dan kita lihat ada kelompok itu, dia kata kita tak perlu cari dunia, yang kita perlu cari akhirat. Ini semua ni, lampu-lampu ni semua ni dunia ni. Memang dunia ni nanti pernah nampak ni semua syurga. Sehingga membuang harta dunia, kita mencari, kita dakwah keluar 3 hari, 40 hari kita mencari akhirat. Salah. Yang kita cari akhirat itu dengan adanya ilmu. Tanpa ilmu ente tak jumpa alam akhirat. Maka tu mereka tak pernah jumpa alam akhirat. Dia cara kita cari akhirat. Apa tu akhirat? Ceritakan kepada kami apa tu akhirat. Antum rasa dia boleh cerita dah apa tu akhirat? Dia tak tahu hakikat akhirat tu. Tanya dia apa tu an-nar, apa tu jannah. Mereka tak boleh bincang. Mereka tahu kita sebut la ilaha illallah, kita dapat 10 pohon apa? Kurma, tamak. Oh, dalam jannah. Jadi kita dah sebut 10 pohon dah dapat. Mereka ni dah dibayangkan dengan pahala-pahala. Tapi dia tak tahu apa tu an-nar, apa tu al-jannah. Disebabkan ilmu lah kita dapat tahu apa tu an-nar, apa itu jannah. Macam mana masuk jannah? Dengan ilmu. Macam mana seseorang itu masuk an-nar? Disebabkan tanpa ilmu. Ingat, orang masuk neraka tanpa ilmu. Kenapa orang tu boleh buat amalan yang bid'ah? Disebabkan bid'ah lah menyebab seorang itu masuk an-nar. Orang masuk dalam jannah disebabkan ilmu. Kerana dia berkeyakinan yang benar, dia buat amalan yang benar. Kalau buat bid'ah pun boleh, apa tujuan neraka tu dibuat? Apa tujuan neraka dibuat? Tak ada tujuan neraka tu. Lalu seseorang itu melakukan minum khamar, az-zina, as-sarik, mencuri dan sebagainya, dia kata, tak, ini bid'ah hasanah. Ya, dia pun berdalil. Maka ilmu itu yang membentukkan kita supaya kita dapat tahu apa yang disukai oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Maka seterusnya, poin yang kedua adalah an-niyah, iaitu niat tujuan kita menuntut ilmu. Niat kita harus baik, husnul qalb, harus kita mempunyai husnul niyah fi talabul ilm. Kata Imam Al-Kinani adalah kita mempunyai kebaikan, memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, iaitu bi anna yaqsid bihi wajh Allah Ta'ala. Kita menuntut ilmu semata-mata wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Wa amala bih wa ihya'us syari'ah, dan kita beramal dengan ilmu yang kita dah tahu, dan kita menghidupkan syariat-syariat Allah. Kerana ilmu tersebutlah wa qurba minallah, yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Maka berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Siapa Sufyan Al-Thawri? Ulama salaf kita, surah ahli hadis. Kita ada dua Sufyan. Sufyan kedua-dua ini adalah seorang imam yang mulia, Sufyan Al-Thawri dan Sufyan bin Uyainah rahimahumullah ta'ala. Beliau berkata, aku tidak memperbaiki sesuatu yang lebih susah bagi diriku kecuali niatku. Semua kita nak baiki senang. Seorang yang miskin nak jadi kaya senang, kerja lebih. Jangan jadi Melayu yang pemalas. Kerja lebih, satu hari buat 10 kerja, kaya antum. Seterusnya, kita nak masuk jannah, kita nak buat amal banyak. Mudah tak? Mudah. Tapi niat itu susah. Niat itu susah nak memperbetulkan. Niat, an-niyah. Kita lihat berapa jago kita lihat sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sendiri mempunyai masalah yang tak disebut siapa sahabatnya oleh Nabi SAW. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis dari riwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Nabi ketika pasukan-pasukan yang nak berhijrah ke Madinah, ke Yathrib, daripada Mekah, para muhajirin ni, sahabat-sahabat muhajirin nak pergi ke Madinah, semua dah sami'na wa ata'na, lalu kita hijrah ke Madinah. Kecuali tinggallah Ali bin Abi Talib di Mekah dan beberapa du'afa, orang-orang yang tidak mampu, mustada'afin, yang tidak mampu melakukan hijrah, tinggal di Mekah. Lalu Nabi dah diwahyukan adanya manusia yang pergi ke Yathrib disebabkan di sana tu ada seorang cewek. Hijrah dia ke Madinah ini disebabkan, ikut ke Madinah disebabkan ada seorang cewek yang mau dinikahi. Matlamat hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang berjihad dan berhijrah ini tidak lain mengharapkan rahmatullah. Lalu ada pemuda ini yang ingin ke Madinah disebabkan antazawwajan nikah, untuk menikahi seorang wanita. Lalu Nabi pun berteriak, Nabi memberli dia. Innama amalu binniyah, setiap perbuatan kita tergantung kepada an-niyah. Wa likulli imri'in ma nawa, setiap yang apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita hajatkan, kita niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasul, maka hijrah dia untuk Allah dan Rasul. Faman kana hijrah, siapa yang punya hijrah yang mempunyai tujuan liyankihu imra'ah, untuk menikahi seorang wanita, fa hijrahu ma hajara ilaih,
maka tergantunglah apa yang dia niatkan. Dia nak nikah untuk seorang wanita, maka dia dapat wanita tersebut. Dia tidak mendapat rahmat Allah. Kerana apa? Ketika itulah para ulama rahimahullah ta'ala menunjukkan niat itu masih boleh berubah sebelum perjalanan tu dimulai. Kalau perjalanan tu dah mulai, dalam perjalanan tu niat dia memang untuk nikah, sia-sia, dapat nikah. Tapi kalau niat dia daripada awalnya untuk rahmat Allah, maka sempat dia mengubah niat tersebut. Ubah niat tersebut. Jadi niat dalam solat, dalam tawaf, dalam apa? Kenapa kita sebutkan niat kita? Kerana Allah Ta'ala supaya tidak jatuh kepada selain daripada Allah Jalla wa'ala. Maka mencari ilmu bukan mencari kepentingan hidup ataupun kedudukan, harta kekayaan, ataupun kita mencarikan kita menjadi satu kekuasaan, ataupun kita inginkan masyarakat memuji kita, ataupun kita ingin memegang beberapa kedudukan dalam majlis-majlis. Demikian kata Imam Al-Kinani, supaya kita tidak jatuh kepada syubhat tersebut. Apa tu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang kita rasakan benda itu baik, tetapi hakikatnya itu salah. Itu syubhat. Malam ni dars kita tenang. Apakah ngantuk? Barakallah. Sekali-kali kita tukar lauk. Maka ilmu adalah salah satu ibadah yang dan usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu adalah salah satu ibadah. Ilmu adalah jihad. Jihad itu adalah ibadah. Maka jihad ada dua, iaitu jihad dengan pedang dan jihad dengan qalam, dengan pen. Siapa duduk dengan pen tu, dia berjihad lah. Yang tak duduk dengan pen dia tu pun berjihad. Jihad dia banyak, yang ada angkat pedang, yang ada pakai teropong. Tak baik tu. Seterusnya, setelah kita mendatangkan keikhlasan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu ni, barulah kita mempunyai step yang kedua. Kita masuk ke dalam bahrul ilm, ke lautan ilmu. Niat. Dah antum keluar daripada rumah tu, pasang niat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terlihat kadang kita menuntut ilmu, nak keluar rumah tak payah masjid. Bukan nak untuk ilmu, nak ngajar ilmu pun kena dugaan. Ada berapa kali nak pergi masjid ngajar, kereta buat hal. Nak pergi jalan jauh, tak pernah pula dia buat hal. Kan? Nak pergi ngajar, dia buat hal. Dah jadi fitnah. Ustaz ni asyik pun. Oh, masalahnya tak boleh tinggalkan kereta tepi jalan. Itulah dia syubhat. Dunia. Masya Allah. Jadi kita kadang diduga, kadang kita nak menuntut ilmu, kita diduga dengan kemiskinan. Kita diduga dengan al-waqt, iaitu waktu. Al-mal wal-waqt, harta kita, waktu kita, dan juga kesihatan kita. Kita diduga. Kadang-kadang kita mempunyai duit yang banyak, kadang kita nak keluar, nak isi minyak pun tak ada duit. Kesian. Kadang kita ada duit, minyak pun sampai tumpah-tumpah, pun tak boleh pergi belajar. Waktu kadang ada, kadang waktu tak ada. Kadang-kadang kita mempunyai dugaan yang banyak.
Waktu nak keluar, time itulah anak kita buang air. Nampak Ustaz, anak buang air. Tak dapat keluar, kunci pagar rumah terkunci, tak boleh keluar. Dugaan. Ada sahabat kita balik, nanti balik tak tahu lepas ni siapa punya tayar pancit. Hari tu sahabat kita ada kereta kena pecah. Dugaan tak? Dugaan. Tayar pancit. Kadang-kadang syaitan menduga kita sehingga kita merajuk. Syaitan menduga kita sehingga hati kita ni gelisah, rajuk. Maka dugaan itulah meninggikan martabat kita supaya kita lebih semangat mujahadah. Yang seterusnya, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, salaf sentiasa memuliakan ilmu berbanding mencari urusan dunia, keluarga, meskipun adanya di kalangan kerabat kita itu yang mati pada ketika kita menuntut ilmu. Sebahagian ulama memandang itu mulia, sebahagian ulama memandangkan perkara itu keterlaluan. Dia bukan menjadi hukum bila kita tengah belajar, kita dengar mak kita mati, bapak kita mati, tak apalah, belajar dulu. Tak. Menunjukkan betapa mulianya majlis ilmu itu berbanding kita nak menguruskan satu jenazah. Maka berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama ahli hadis. Beliau berkata, ilmu tidak boleh diraih kecuali dengan siapa yang menutup kedainya. Man atalla dukanu, siapa yang tutup kedainya, dia tidak akan mendapat ilmu. Yang membiarkan kebunnya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan ketika kerabatnya yang paling dekat pun meninggal dunia, dia tidak menghadiri jenazah tersebut. Bermaksud, orang yang pergi majlis ilmu ni, dia memperoleh satu fitnah ataupun dugaan, cobaan dengan perniagaan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian disebabkan kebunnya, anak punya kebun nak kena siram air, nak kena apa, ilmu diabaikan. Kemudian tak dapat dengan helah yang lain. Kemudian saudara, walaupun saudara kerabatnya pun yang paling dekat kepadanya itu meninggal dunia sehingga dia tidak dapat menghadirkan jenazah tersebut. Betapa dahsyatnya para ulama salah ni memandangkan kedudukan ilmu. Antum lihat, buka Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, pertama kali Imam Al-Bukhari menyusun kitab sahihnya adalah menceritakan kitab Badaul Wahyi. Macam mana wahyu itu turun, iaitu Kitabul Iman, mencerita macam mana iman datangnya wahyu. Yang kedua, Imam Al-Bukhari memuatkan apa dia? Kitabul Kitab ilmu, menceritakan masalah ilmu. Berbeza dengan kitab-kitab sunan. Hadis-hadis sunan, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Tirmizi, Majah, Ibnu Majah, Daruqutni. Kitab sunan ini semua membicara tentang hukum ibadat. Mula-mula je Kitabut Taharah. Tapi Imam Bukhari buka kitab sahihnya dengan ilmu. Maka majlis ilmu itu adalah majlis yang paling mulia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, majlisul afdalu min salati alfir raka'ah nafilah. Salat 1000 rakaat itu tidak sama dengan seseorang itu yang hadir ke dalam majlis ilmu. 1000 rakaat. Antum duduk majlis ilmu paling lama pun 2 jam, 3 jam. Duduk dekat sini paling lama pun 2 jam. Kecuali yang ada dia duduk dalam majlis ilmu dia sampai 3 pagi nanti.
Sampai 3 pagi. Ha. 2 jam dah gelisah. Bukan duduk sampai jam 2, 2 jam dah gelisah. Para salafus salih rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu 5 jam, 6 jam, perkara biasa ya. Kerana kalau solat 1000 rakaat tu antum bayangkan berapa jam? Berapa jam 1000 rakaat? Solat tarawih 20 rakaat kalau baca qul al-kafirun wallahu ahad itu pun 1 jam. 20 rakaat. Itu pun rukuknya seperti tut. Kalau rukuknya dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal 2 jam tu. Baca qul ya kafirun. Kalau rukuk, sujud, tahiyatnya betul 2 jam. Lagi kalau kena baca surah Baqarah berapa jam? Nak 20 rakaat. Ini 1000 rakaat kata Imam Syafi'i tidak sebandingnya dengan duduk majlis ilmu. Qila limadha? Akan orang bertanya, kenapa? Kenapa 1000 rakaat itu tidak mulia ke dengan baca ilmu? Tak. Antum solat 1000 rakaat sekalipun, 1000 rakaat itu akan jadi cacat disebabkan tidak ada ilmu. Setuju tak setuju? Antum lihat nanti Ramadan akan muncul ni. Orang solat tarawih 20 rakaat, betul ke tak betul solatnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi man huwa? Siapa dia? Sahibu Syafi'i. Menyebutkan di dalam Kitabul Adhkar. Kitab Al-Adhkar. Imam An-Nawawi kata, orang solat tarawih ini mestilah baca pada setiap rukuk dan sujudnya itu semua doa yang tamah, yang sempurna. Sampai tasyahudnya dibaca dengan sempurna. Wal zikru wad du'a ba'da tasyahud. Selepas tasyahud itu kita baca zikir, doa-doa itu. Selepas tasyahud itu dengan sempurna. Mereka tidak. Itu mazhab siapa? Syafi'i. Tanpa ada ilmu, antum akan solat tarawih dalam keadaan lintang pukang. Mereka solat dalam menyebut nama Allah, yadhkuru smallah illa qalila, kecuali sangat sedikit. Ilmu lah yang mengajar kita supaya kita solat tarawih itu dengan baik. Kalau imam baca panjang, habis surat layang diterbang-terbangkan. Salah pula kereta imam pun hilang terbang. Kalau orang ada ilmu dan dengar solat imam tu panjang, Masya Allah, dia tahu kelebihan solat tersebut. Ini tidak, solat tarawih pendek, solat fardunya panjang. Kiamat. Dengan ilmu kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Yang seterusnya mempunyai sifat qanaah dalam mencari kehidupan dunia, harta dunia, dan bersabar di atas kemiskinan semasa kita menuntut ilmu. Ana pernah sebut banyak kali, orang belajar ni, menuntut ilmu ni selalunya dia akan salah hari bulan, dia akan jatuh muflis. Selalunya orang belajar jatuh muflis ni orang belajar hadis. Orang belajar hadis ni dia akan muflis. Orang kata dia belajar hadis, kalau dia tidak mempunyai kitab-kitab hadis, maka orang itu bukan muhaddits, orang itu muhaddats. Muhaddits adalah orang yang membicara tentang hadis, muhaddats adalah orang yang pendusta menceritakan tentang hadis. Kerana salaf kita menyebutkan belajar hadis ini menyebabkan seseorang itu boleh menjadi bangkrut, bankruptcy. Disebabkan 2 hal. Pertama, ar-rihlah, iaitu perjalanan. Dia memerlukan perjalanan yang begitu dahsyat. Daripada Imam Bukhari, daripada kota Basrah ke Baghdad, begitu jauh. Daripada Khurasan ke Baghdad itu dah berapa jauh? Daripada Baghdad ke Basrah, ke Kuffah, kemudian ke Makkah, ke Madinah. Antum kita nak pergi Kuala Lumpur je rasa dah kita minyak dah berapa kilo ni. Nak datang sini je dah hitung. Kalau minyak dah turun minyak turun, iman naik.
Minyak naik, iman dia turun. Setuju tak? Minyak ni turun, iman dia naik kerana banyak pergi masjid, majlis ilmu semua dia pergi. Bila minyak ni naik, iman dia turun pasal kurang pergi masjid, mahal. Turun imannya. Maka tu al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan, iman kurang dengan kemaksiatan. Lalu ditanya, kenapa imanmu turun? Minyak naik. Patutlah ramai malam ni. Minyak turun. Ana tak tahu pasal ana isi minyak sebulan sekali ya. Tak kisahlah dia naik ke turun. Jadi maksudnya iman gitu ya. Maintain. Dia tak naik, dia tak turun, maintain ya. Miskin betul lah. Masya-Allah. Nah, seterusnya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Siapa yang tahu sifat qanaah? Nah, sentiasa merasa cukup. Kadang kita ada cukup RM1,000, setelah kita tolak ini tolak itu pun cukup untuk kita makan. Itu sifat qanaah. Ingat, dalam sebuah hadis Bukhari menyebutkan syukur itu bermaksud apa yang kita perolehi dan merasa cukup dengannya. Dan itu adalah kekayaan. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kita mempunyai harta yang kita merasa syukur dengan. Itu adalah kaya. Maka tu kadang kita lihat qanaah ini mengajak kita pada zuhud. Bukan zuhud ni pakai baju koyak, ditempel-tempel bajunya. Oh ni zuhud ini. Zuhud ni setelah kita datangnya sikap qanaah dalam menuntut ilmu. Jadi kalau tak ada adab, kita tak tahu apa tu qanaah. Ingat, pakai baju bagus-bagus. Hari ni anda bau baju baru. Kita harus pakai baju yang bagus-bagus. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seorang imam guru yang kaya, seorang trader. Lihat anak muridnya tu pakai baju yang koyak-koyak, begitu miskin, lalu dia apa? Diberi baju. Belikan baju untuk pelajarnya. Kalau orang tasawuf tidak, sufi tidak, dia mengepau murid dia aja. Guru-guru tasawuf dia mengepau murid-murid dia. Itu beza. Kalau ulama salaf ni, guru dia belanja murid dia, matilah nak lepas ni. Hari ni kita habis awal pukul 11 balik. Jadi ini sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang kita ada di dunia ni. Sehingga kita akan kadang-kadang terjatuh kemiskinan. Jadi kita balik kepada orang yang belajar hadis, dia dapat dua kemiskinan disebabkan nak apa? Perjalanan tadi. Di mana kita? Perjalanan, ar-rihlah. Perjalanan kita nak pergi ke satu tempat. Antum tahu, antum rasa beban, ada sahabat kita daripada jauh dulu dan duduk pindah mendekat. Ada sahabat kita yang jauh datang kemari, berpuluh kilometer datang untuk belajar. Walhamdulillah. Kadang-kala kita kena fikir, antum datang belajar, semua naik mobil, naik kereta kan? Ana duduk belajar pakai pesawat tau. Pakai pesawat, bukan pakai tiket terbang, bukan pakai kereta terbang, pakai pesawat. Antum rasa kosnya mahal ke murah? Mahal kan? Maka ilmu tu kalau kita rasa fikir sentiasa mahal, maka kita tak akan dapat ilmu. Kalau ilmu tu rasa perjalanan itu beban, maka kita tak akan dapat ilmu. Semasa kami belajar, tidur itu sedikit, belajarnya panjang.
Kita akan lihat orang yang belajar tu tekun dengan orang yang belajar itu tak tekun. Perjalanan daripada Riyadh ke Madinah, kalau driving dalam keadaan 120 km sejam, antum akan sampai dalam lebih kurang 8 jam hingga 9 jam. Kalau ana yang bawa 5 jam, 180 km per jam minima. Rasa beban tak? Beban. Setiap ujung minggu kita pergi. Kerana apa? Nak jumpa satu syekh. Ini kadang-kadang kita terjatuh fitnah. Nak belajar, kita rasa berat dan sebagainya. Itulah fitnah. Itulah nikmat. Kalau kita tahu macam mana kita nak mengatasinya. Jadi disiplin, keikhlasan pada awalnya dah ditanam. Kalau ditanam ikhlas, semuanya beres. Kalau tak ikhlas, memang tak ikhlas, tak akan jadinya. Kadang-kadang ada sahabat kita diduga, datang sini ustaz tak ada. Pernah? Kan? Diduga. Mana pun pernah belajar, dulu nak duduk dengan syekh datang, syekh tak ada dah. Rupanya syekh safar. Dulu mana ada WhatsApp. Datang tunggu-tunggu syekh ada tak ada. Alamak. Jauh perjalanan tu. Dan itulah nikmat. Itulah dugaan kita. Itulah dugaan. Dan kita antum boleh lihat dalam riwayat-riwayat imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika nak jumpa dengan Imam Malik. Macam mana dia punya dia punya apa tu namanya? Dia nak menempuhi, nak berjumpa seorang imam. Dugaan. Jadi qanaah ini, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yasluhu talabul ilmi illa bimuflis. Menuntut ilmu tidak layak kecuali bagi orang yang muflis. Orang yang belajar menuntut ilmu ni pasti muflis. Muflis apa? Banyak duit habis. Pasti muflis. Maka tu demikianlah berkata Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang imam dari kalangan para imam yang paling miskin. Itu Imam Syafi'i. Bukan pen aja tak ada, kertas pun tidak ada. Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak menulis sebuah buku pun. Satu buku pun tidak ditulis. Kadang kita lihat orang yang banyak tulis buku ni sudah jago. Imam yang begitu jago di mata kita, yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jago dah Imam Syafi'i. Jago. Tidak menulis sebuah buku pun. Yang kita ada di hadapan kita, Ar-Risalah, itu semua adalah tulisan oleh anak muridnya. Bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak mempunyai sehelai kertas untuk menulis ilmu, ya. Nampak betapa miskinnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi miskin Imam Syafi'i, tulis angkat tangan, dah habis riwayat. Yang datang sini tak bawa kertas, tak bawa pen. Ya? Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Itulah kedaifan dan kemiskinan kita di hari ini. Ya. Lihat para salaf ni. Mulia kita dengar dengan nama-nama salaf ni macam mana dia menuntut ilmu. Oh, dia punya riwayat hidup begitu indah. Ya. Semoga lepas ni kita lebih gigih menuntut ilmu. Baik. Setakat ni ada soalan? Nah.
Ketika kita baca Quran, muncul ada orang, lalu datang terlintasnya niat yang berpindah kepada riya, kerana nak menunjukkan seseorang itu yang kita membaca Quran bagus dan sebagainya. Nah, itu fahuwa riya, itu riya. Maka sentiasa ikhlas kerana Allah kita membaca Quran, ya. Maka ancaman-ancaman orang yang baca Quran ini terlalu banyak, sehingga tiga manusia yang mana kita telah sebutkan, yang mana sahabat tidur tu tidak cocok sahabat antum tidur, ya. Tiga manusia yang pertama kali disumbat, dilontar ke dalam an-nar, siapa dia? Ahlul Qura, orang yang mengajar membaca Al-Quran. Bila Allah tanya kepada dia dalam sebuah hadis qudsi, kenapa kamu masuk ke dalam neraka ini, dia tak mengaku yang dia tu buat salah. Tapi Allah katakan, tidak, kamu ingin digelarkan sebagai seorang mukri, seorang yang membaca Quran kerana suaramu baik, bukan kerana. Ingat, pertama. Kedua, seorang yang berjihad di jalan Allah. Disebabkan apa kamu mati? Aku berjihad di jalan Allah. Allah kata, kadzabta, kau berdusta, tapi engkau mati supaya engkau dikenali sebagai seorang syahid, seorang hero. Yang ketiga, seorang alim, iaitu ulama, disumbat ke dalam neraka disebabkan ingin untuk dikenali sebagai seorang alim, al-alama, bukan ilmunya untuk Allah Azza wa Jalla. Tiga manusia pertama yang diumban ke dalam neraka. Hadis yang berikutnya, di mana larangan untuk kita membaca Al-Quran sehingga orang mendengar bacaan kita dalam masjid. La tarfa'u ba'dukum ala ba'. Jangan mengangkat suara kamu di atas satu sama lain, kerana masing-masing sedang bermunajat kepada Rabbnya. Cukuplah kita mengetahui orang yang baca Quran yang itu kuat dalam masjid, cukup, fahuwa jahil, maka dia seorang yang jahil. Meskipun Quran bacanya baik, fahuwa jahil. Hukum Quran dia mahir, jago, tetapi hukum dalam masjid begitu jahil. Maka baca Quran pula, kalau macam gitu bacanya senyap saja. Kita tengok, itu tak boleh je masuk. Maksudnya baca cukup dia mendengari di dirinya sendiri. Jangan kerana suaranya begitu sedap seperti Mish'ari, ya, suaranya begitu sedap seperti Ghamidi, ya, suaranya begitu sedap seperti Sudaisi, lalu dia baca teriak sehingga orang dengar, oh kat Malaysia pun ada imam-imam ni, dan ingin untuk dikenali. Pujian itu menurut salaf kita, pujian adalah musibah. Kenapa pujian itu menjadi musibah? Kerana pujian akan mendatangkan hati kita hilang keikhlasan. Ada manusia suka dipuji. Ada manusia apabila dia rasa dipuji, itu musibah, itu nikmat. Barakallahu fikum. InsyaAllah ada soalan lain. Kita harus buat, kita perlu sikap kita. Orang yang mempunyai hasad, apa yang kita nak buat? Pertama kali cabut, kabur, lari daripada mereka, kerana itu virus. Orang yang punya hasad kepada kita, itu adalah virus. Kalau orang ada virus, kita tahu ada virus, kita lah
lari. Pertama kita lari. Kerana orang yang mempunyai hasad, apabila kita memberikan dia tabayyun, penjelasan dalil-dalil daripada Quran sekalipun, dia tidak akan ingin untuk mendengar. Hal tersebut lihat dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 112, ayat 27 hingga 31. Surah berapa tadi? Kita lihat macam mana sikap orang yang mempunyai al-hasad. Ke surat 112 ayat 27. Kisah dua beradik, iaitu Habil dan Qabil, sehingga dia akan membunuh. Sungguh dia akan membunuh, kerana si Habil akan kata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa, dan menzahirkan hasad dia, dia punya kedengkian dia, dan menzahirkan. Lalu dengan ini apa yang harus kita buat? Kita harus menjauhi daripada orang yang mempunyai sifat hasad. Kerana hasad ini akan boleh menyebabkan tumpah darah. Hasad akan mendatangkan tumpah darah. Jadi seseorang yang mempunyai sifat hasad harus kita jauh. Dalam banyak hasad, ada satu hasad yang baik. Semua hasad buruk, ada satu hasad yang baik, iaitu hasad dalam melakukan amal soleh, ibadah. Ketika seseorang itu infaknya sebesar satu tangan, lalu dia melihat dan dia menginfak lebih banyak daripada itu. Macam mana yang kita nak faham dua hasad ini? Seseorang itu, contoh masalan, dia infak RM10, kemudian dia nampak sahabat ini dah infak RM10, lalu dia nak menginfak RM100. Disebabkan apa? Dia ingin lebih perolehi daripada sahabat dia. Bukan kerana RM10, less RM10 aja. Bukan. Itu hasad yang tak baik. Hasad yang baik, dia ingin untuk melakukan lebih besar amalan dia berbanding si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kita buat kebaikan. Jadi kalau orang kasih 1 lauk, dia bagi 10 lauk. Dia ingin lebih baik, perform lebih baik daripada. Itu hasad yang mulia dan terpuji. Adapun hasad yang lain yang difahami, semuanya adalah fasadat, rosak. Kesimpulan, hasad adalah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam di atas muka bumi. Dosa pertama yang dilakukan oleh bapa kita adalah tidak mendengari taatnya perintah Allah. Itu adalah fitnah antara bapa kita Adam alaihissalam dan juga Iblis laknatullahi alaihi. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam adalah hasad. Ya, jadi poin kita hari ini apa dia? Hasad, hati yang kotor, kemudian keyakinan yang buruk, merosakkan ilmu kita, merosakkan segala-galanya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla,
kita akan bertemu dalam satu sesi yang akan datang lagi, di mana kita akan membincangkan adab kita pula kepada masyayikh kita, guru-guru kita. Dan seterusnya dalam tempoh yang akan datang, kita akan belajar kepada adab kepada ilmu yang kita dah belajar. Belajar pada adab pada kitab kita macam mana dan sebagainya. Begitulah salaf belajar. Adab masalah makan. Berlebih-lebih makan sehingga kita banyak pergi ke mana? Tadi kan Al-Imam Al-Kinani menyebutkan dalam kitabnya, kita kalau berlebih-lebih makan, kita makan banyak bagi mana, nanti banyak makan antum ke mana? Kerak ke tandas. Dulu kalau anak larang orang pergi ke tandas, lalu dia marah. Kerana itu hikmahnya, kita mendisiplinkan supaya apa? Dia akan meleka-lekakan ilmu. Salah kita ni kalau belajar dia duduk diam belajar, sungguh-sungguh belajar. Diam dia hilang ke alam lain. Itu makamnya lebih tinggi. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam musta'an. Insyaallah apa yang kita bincang hari ini bermanfaat bagi diri kita dan sesama kita. Ya.